hari ini 3 hari bulan Februari 2023 sempena World Cancer Day, kita Cancer Survivor Malaysia akan menziarahi pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan di IKN Putrajaya. Dan kita bawa bersama sedikit sagu hati. Dalam goodies bag ada makanan kering, coklat, air, biskut dan juga roti. Kita akan sampaikan sedikit cendera hati untuk menghiburkan kawan-kawan dan meringankan beban. Terima kasih kepada para penyumbang kerana anda telah memberi kami peluang untuk menyantuni sahabat rakan senasib. Happy World Cancer Day 2023. Happy World Cancer Day. Selamat Hari Kanser Sedunia. Teruskan rawatan kerana aku ingin hidup dan kanser bukan tiket untuk mati. Assalamualaikum. Selamat Hari Kanser Sedunia. Hidup ini keras bro. Take care semua. Jangan lupa ya. Think positive. Sel motivasi kita ya. Selamat Hari Kanser Sedunia. Semoga terus kuat. Selamat Hari Kanser Sedunia. Menyambut seruan tersebut, saya bersama-sama tim Cancer Survivor Malaysia yang diketuai oleh Puan Hajah Zuraini Kamal turut menyumbang tenaga dan masa demi perjuangan bersama sebagai Cancer Survivor dan Cancer Fighter. Think positif dan anggapkan ia sebagai self-motivation saya. Kita boleh ambil gambar di luar je. Nanti di dalam tak selesa lah kalau patient dia ambil gambar. Kita dah sediakan tadi sebanyak 60 buah goodies. Inilah antara tim kita dalam Cancer Survivor Malaysia yang diketuai oleh Puan Zu. Nanti kita bila sampai ke ward kita tak ambil gambar sebab kita pun faham macam mana perasaan pesakit kalau kita ambil gambar. Jadi kita akan jumpa di sini aja dan insyaAllah kita akan naik sebentar lagi. Selamat menyambut Hari Kanser Sedunia pada kawan-kawan, pada pejuang kanser di luar sana. Seperti saya juga, kita kena kuat, always be happy dan stay strong ya. Dan jangan lupa rawatan di hospital masing-masing. Jangan miss follow up dengan onkologis ke dengan doktor. Kita kena berusaha. Tiada sakit yang tiada ubatnya kecuali mati. Mati itu pasti, tapi aku ingin hidup. Puan Hajah Zuraini Kamal atau ZK merupakan pengasas Cancer Survivor Malaysia atau nama singkatannya CSM, sebuah kumpulan sokongan untuk komuniti kanser yang sangat aktif di media sosial. Saya mengenali beliau pada tahun 2014 melalui Facebook dan kemudian kami tubuhkan WhatsApp group khusus sebagai grup sokongan pesakit-pesakit kanser. Saya sifatkan ZK seorang yang berjiwa kental, sentiasa selalu menyuntik aura positif dan sangat lantang bersuara terhadap isu kebajikan pesakit kanser. Beliau juga menentang keras penjualan supplements dan rawatan alternatif yang memudaratkan pesakit kanser. Daripada beberapa sesi pertemuan kami dan perkongsian pengalaman melalui TikTok Live bersama Cancer Survivor lain setiap jam 9 malam, saya terinspirasi dan bersemangat untuk meneruskan kehidupan dan menjadi insan yang mampu memberi manfaat kepada insan lain. Saya ingin mengambil aura positif dari ZK yang tidak pernah duduk diam. ZK yang sentiasa ke sana ke sini membantu pesakit kanser. Kagum dengan kesungguhan ZK yang sanggup berkorban masa, tenaga dan segalanya demi memastikan pesakit kanser mampu terus hidup. Inilah moto CSM. Aku ingin hidup. Walau ada yang mengecam, pernah disaman, namun itu tidak melemahkan semangat juang Puan Zuraini Kamal. Beliau terus aktif menyantuni pesakit kanser yang memerlukan, khususnya di zon utara iaitu Kedah. Antara dana dan sumbangan diperoleh daripada pelbagai cara, secara berkumpulan atau individu, diusahakan dan ZK menjadi medium atau pemudah cara untuk menyalurkannya kepada pesakit kanser yang memerlukan. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan semoga ia menjadi saham di akhirat kelak. Rezeki dikongsi bersama. Hari ini, beliau dengan beberapa orang tim iaitu Syafinas, Bai, Amnah, Wafri, Yati, kami mengambil kesempatan ini untuk menyediakan goodies dan diserahkan kepada pesakit-pesakit yang sedang dirawat di IKN. Kita dah bagi dekat 7A. Sekarang ni the balance ni kita nak agih-agihkan, diketuai oleh Bai ya. Kita akan agihkan all the goodies ni dan kata-kata semangat serta duit dia kepada pesakit kanser yang lain. Terima kasih kepada Dr. Anis, pengarah IKN dan seluruh warga IKN yang memudahkan urusan ziarah ini. Semoga kedatangan tim sukarelawan CSM dapat menceriakan mereka yang sedang menjalani rawatan di IKN. Oh, ada dalam Facebook ya? Dia ada kat atas. Kita agih-agihkan. Apa yang lebih utama ialah perjumpaan dua mata dengan pesakit untuk memberikan kata-kata semangat kepada pejuang-pejuang kanser pelbagai jenis. Kami Cancer Survivor Malaysia berkongsi pengalaman dan saling menyokong antara satu sama lain. Aku ingin hidup,
Sharing is Sedekah Cancer Survivor Malaysia. Kak Ani ni dah 21 tahun survive, juga aktif dalam sukarelawan kanser. Harapan saya untuk Hari Kanser Sedunia ni, kalau boleh cerah dan happy selalu untuk pesakit-pesakit kanser ni. Jangan down. Kita pesakit kanser ni bukan untuk kita bersedih. Kita kena bangun. Semangat kita nak hidup mesti ada. Ini one of the ahli panel wakil CSM you. Itulah Kejap, nampak tak dia? Nampak? Sementara menunggu ketibaan salah seorang panel pembentang. Jadi nampak tu, bawah masih kosong lagi. Kita datang awal sebab kita sebagai peserta biasa je. Kita temankan Puan Zuraini Kamal juga sebagai sonok dia kerja IKN. Alhamdulillah. Awak kerja bahagian apa? Saya jabatan pengurusan. Ni peserta yang terawal ni. Silakan duduk ya. Saya penyambut tetamu ni. Jemput. Untuk kawan-kawan yang senasib macam kita semua ni, jangan putus harapan. Itu satu anugerah untuk kita. Kita adalah insan yang terpilih. Marilah kita sama-sama mendengar motivasi semua. Untuk menyeru semua individu memainkan peranan masing-masing dalam membendung beban penyakit kanser yang kian meningkat dan membantu mencegah serta mengawal kanser di negara ini. Tema yang dipilih adalah Close the Care Gap ataupun rapatkan jurang penjagaan kanser. Ia bertujuan untuk memahami ketidaksamaan dalam penjagaan kanser, sama-sama memainkan peranan dalam menangani jurang ini supaya setiap pesakit kanser menerima penjagaan yang diperlukan secara saksama. Dia kena potong kaki. Kami bila buang organ dalaman, kami pun ada masalah-masalah sampingan. Dan saya selalu cakap, tak ada orang mau mendapat kanser. Kami adalah orang-orang yang bertuah bernasib baik kan. Nak kata apa lagi? Rezeki kan? Kena redha. Semua akan kena sabar, redha. Tetapi apa yang kumpulan sokongan ni lakukan? Saya sebagai orang kata aktivis kanser, saya bukan kumpulan sokongan tu sebab saya mengidap kanser. Bila kena kanser, saya lalui kesusahan itu. Pergi hospital, ingat murah. Walaupun orang kata free hospital kerajaan, saya buat rawatan di hospital kerajaan. Tapi kos rawatan ulang-alik itu is a cost dengan kerja, kena buang. Ya, ramai saya mewakili ramai kawan-kawan. Jadi depression tak usah cerita lah. Jadi kalau orang tanya apa perasaan, sama je. Semua menangis, kayau. Cuma tak cerita yang kayau macam mana. Menangis 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Selepas 11 tahun saya masih lagi menangis kalau mengenangkan saat-saat. Ia bukan senang. Kita selalu cakap you ada family. Saya ibu tunggal masa saya ada kanser, tak ada suami. Tapi ada anak, ada keluarga, ada bapa, ada kawan-kawan. Tetapi yet masih ada lagi ruang memerlukan bantuan dan sokongan. Mungkin bantuan keuangan, tapi siapa nak bagi bantuan? Jadi inilah peranan sebenarnya yang kami buat. Kami tubuhkan kumpulan sokongan, nama dia Cancer Survivor Malaysia pada tahun 2013. Kita buat online support group. Kita bina kumpulan sokongan ini di Facebook. Dan saya percaya we are one antara yang paling aktif di media sosial. Ini kadang-kadang nak tanya, boleh makan tak? Terlalu banyak perkara-perkara mitos di media sosial, di dunia sebenar. Terlalu ramai penjual, tak ramai doktor. Masa tahun saya 2013 tak ada kumpulan sokongan datang rumah saya. Kita harus sendiri, senang, susah. Tak reti, tak tahu tentang. Saya baru tahu ni, kata sebelum operation kita kena buat latihan paru-paru. Selepas pembedahan you kena buat latihan fisio untuk bergerak supaya tak ada apa darah beku. Semua benda ni kami tak tahu. Tetapi inilah peranan yang Cancer Survivors Malaysia buat. Baik, buat rawatan di IKN tu, buat rawatan di IKN. Saya buat rawatan di Al-Ustaz. Kami berjumpa kerana kumpulan sokongan nama dia Cancer Survivors Malaysia atau CSM, ataupun kita jumpa Canwork, saya jumpa BCF, BCWA dan sebagainya. Kumpulan sokongan ini membantu kami bukan sahaja memberi bantuan fizikal, tapi yang penting ialah merawat emosi. Sangat penting kumpulan sokongan ini kerana ia memberi kami pandangan yang berbeza. Doktor kalau bercakap, doktor minta maaf, saya tak faham. Tapi kalau cerita kerat kaki, buku besi, faham. Buku prostesis, tak tahu. Kan, tu buang payudara 12 sampai laut, tak pakai bra vasektomi, tak tahu. Kan, jadi inilah yang peranan yang dimainkan oleh kumpulan sokongan kerana kami nak berkongsi. Baik, kau kalau tak pakai bra vasektomi, tak pakai prostesis bra, kau sakit nakal. Tu aku nak cakap, bukan I cakap. Zida tadi dia kata, dia pasang kaki, dia buat kaki besi, dia pasang besi. Tetapi sebenarnya keputusan dia yang terbaik adalah dia potong kakinya, baru dia boleh adakan
gerakan. Dia boleh bawa kereta. Puan Zida adalah salah seorang ikon CSM yang kita tabatkan dan nobatkan kerana beliau adalah CSM yang positif. Dan saya percaya ramai dalam Dewan ni adalah cancer survivors yang positif. Apa yang CSM buat sama macam lain-lain kumpulan sokongan. Kita bukan sahaja memberi bantuan nasihat, kumpulan sokongan, support group. Tadi kita pergi ziarah, ramai yang menangis, ramai yang seronok. Yang penting saya rasa adalah merawat emosi. Dari segi bantuan, kita tahu orang akan cakap unit kerja sosial ada, JKM ada, zakat ada. Kenapa orang sibuk-sibuk nak pergi bagi bantuan? Kadang-kadang kami mengisi kekosongan itu kerana bantuan-bantuannya lambat. Nak isi orang, nak interview, nak pergi ambil gambar. Jadi kami tak ada masa. Saya pernah cerita hari itu, kalau boleh unit Jabatan Kerja Sosial dan juga agensi-agensi kerajaan termasuk juga corporate yang nak membantu dapat CSR, boleh tak? Let's talk. Let's do more. Banyak benda ni nak buat ni. Banyak lagi nak kena buat ni. Saya punya frustration terlalu banyak. Tak tahu nak cerita tak. Kalau saya cerita pasal Pak Amin, Allah once again saya nangis. I'm serious. Sampai bila kita nak berforum ni? Cakap, tak ada perubahan. Tapi saya janji, saya akan bercakap. Sampai bila-bila, sampai orang band tak nak cakap, bagi jantan cakap apa saya akan cakap. Kepada secretaries. Tapi luckily because saya dapat rawatan di Gleneagle, saya di-approach oleh Dr. Tunku Takyah, doktor rehabilitasi, dan dia cakap this is not a psychiatrist issue, this is something to do with your muscle memory. Dia try very hard for weeks untuk dapatkan kaedah bagaimana saya nak hilangkan sakit phantom pain tu, daripada guna TENS machine yang device yang hantar some electrical signals kepada muscle movement macam stretching, dan akhirnya dapat berjaya. Setelah berminggu-minggu saya menderita, akhirnya berjaya without medication. Jadi di sini saya nampak yang mana ada certain kind of pain that doktor biasa tak aware of. Jadi waktu tu, itulah saya kata waktu tu menasib baiklah Dr. Tunku Takyah ni approach dan bagi tahu saya dia akan cuba tolong. Pada saya bila pesakit melalui pembedahan, dia mungkin akan rasa phantom pain. Cannot be explained. Sebab macam saya kata kaki saya di bawah tapak kaki saya yang tak ada ni seperti menyucuk-nyucuk, seperti pensel tajam tu dicucuk-cucuk di bawah tapak kaki. Sedangkan kaki tu tak ada. How to explain? Bila kita cerita pada orang biasa, orang kata saya tak redha. It's not buat tak redha. It's sebab kaki tu dia sakit dan I cannot explain why. Tapi selepas rehabilitasi tu, alhamdulillah lega. Jadi saya harapkan apabila pesakit bercerita tentang sesuatu yang tak nampak ni, mungkin boleh lihat, bantu bahagian ini. Sebab saya rasa surgeon mungkin tak aware, tapi lihat mungkin biasa nampak. Jadi kat situ saya rasa gap dia tu kena didekatkan supaya pakar pembedahan boleh refer kepada the right department atau the right person to take care of this patient after operation. Phantom pain dia benda yang tak ada, yang tak boleh nak explain. Sebab biasanya kalau susah nak dibayangkan. Kalau kita ambil jarum cucuk sini, kita nampak jarum tercucuk sini. Tapi bila saya beritahu lutut saya sebelah sini lenguh, orang tak percaya. Macam sekarang ni saya masih boleh merasa tapak kaki saya sebelah yang tak ada ni. Dia rasa macam kebas-kebas macam tu. Di mata zahir tak nampak. Tapi sampai sekarang kalau saya rasa saya nak wiggle jari saya sebelah sini yang tak ada ni, saya boleh buat. Macam ada? Yes, macam ada. Macam roh dia tu ada lagi. Jadi dah 16 tahun dah tak ada pun, tapak kaki saya masih ada. Bukan dibuat-buat, tetapi mungkinlah itu muscle memory, ada muscle memory. Okay. Itu yang dijelaskan pada saya. Saya tak tahu lah in the medical terms dia ada nama yang lain. Seram juga kan sebab tadi sebut tingkat 16 tadi tu kan. Apa yang dipikirkan masa tu memikir balkon di tingkat 16 tu? Dia punya sakit tu macam katalah kita wanita kita nak bersalin, dia ada contraction. Okay, kita tahu contraction tu dia comes and go. But for the phantom pain dia tak ada stop. Dia continuously like someone is stabbing my feet tu sampai tak tahu nak urut kat mana. Jadi suami saya masa tu try adjust, pegang sini untuk hilangkan kesakitan tu. Sakit rasa di kaki, nak pegang mana kaki. That's the problem. Sebab dia phantom, dia tak nampak. Jadi kadang-kadang saya ketuk sini, ketuk situ untuk dapat
the right nerve yang lalu dekat situ. Close the gap ni ialah untuk semua orang sama-sama memainkan peranan untuk menangani jurang agar setiap pesakit menerima penjagaan yang diperlukan secara saksa. Takkan orang tahu apa keperluan pesakit kerana keperluan pesakit sangat berbeza. Kanser pun ada banyak jenis, lebih daripada satu jenis. Kalau kanser macam saya, macam Zidra, dia perbezaan dia, keperluan dia berbeza. Saya juga ada keperluan. Saya pun masih pergi rehabilitasi, you all tak nampak, tapi saya pakai lymphedema atau compression shock. 3 perkara yang saya nak cakap. Pertama, saya mahukan, ini yang saya mahukan. Saya rasa saya mewakili semua cancer survivors dan juga kumpulan-kumpulan sokongan dan NGO yang berkaitan dengan kanser. Macam doktor sebut, dia kata peranan kumpulan sokongan itu penting. Dan saya mahukan pengiktirafan. Pengiktirafan itu sangat perlu. Jangan sekadar ada. Ya, kalau kita pergi ziarah, tak mau cubicle ziarah, tak mau setakat tunjuk satu ziarah, kita nak ziarah semua. Sebab bagi saya cakap dah dengan PRO IKN tadi, it's not about giving things atau benda. Ialah kita datang, I sakit kanser, kita dah survive. Go, pergi, buat rawatan. Kerana ramai pesakit kanser ni sebenarnya, bab duit RM ni, ialah dia subjektif, okay? Ada duit lebih penting lah. Ada duit, sakit kurang sikit, boleh pergi private hospital, boleh jumpa pakar yang terbaik, boleh dapat semua yang kita inginkan. Tetapi kita juga memerlukan kumpulan sokongan kerana kita tidak mahu bersendirian, kerana kita tak mahu rasa-rasa nak terjun bangunan. Kerana ramai juga pesakit yang dah terjun bangunan. Kedua, saya serius, saya nak pengiktirafan. Pengiktirafan bermaksud, kalau boleh setiap hospital beri ruang kepada kami kumpulan sokongan. You all perlu, you all jemput, datangkan kami, ajar kami apa yang diperlukan mengikut SOP hospital. Kami mahu peranan itu berada dalam SOP penjagaan pesakit kanser after. Kerana pesakit kanser, doktor tak sempat. 1 doktor, 10 doktor untuk 101 juta pesakit. Kat Malaysia ada 32 juta, baru ada tak sampai 40 onkologis. So peranan kumpulan sokongan itu penting. Okey, 2. Dulu saya selalu minta, 10 tahun yang dulu saya kata, pesakit kanser perlukan psychiatrist. Saya nak psychiatrist tu dimasukkan ke dalam SOP rawatan pesakit. Actually tak perlu pun psychiatrist. Macam Zina katalah, tak semua yang berkenaan dengan mental dan emosi. Sebenarnya hanya perlukan kumpulan sokongan. So once again, peranan kumpulan sokongan seperti kami, berilah pengiktirafan, berilah kami sedikit ruang. Yang ketiga, tabung kebajikan pesakit. Sekali lagi, tahun ini saya mohon agar pihak kerajaan tubuhkanlah tabung kebajikan pesakit kanser agar kami tidak lagi mengemis meminta bantuan. InsyaAllah. Peserta seminar sempena menyambut Hari Kanser Sedunia. Penuh dah Dewan ya. File untuk rasmian. Sesi bergambar Silakan je Bai, nama awak dah satu Malaysia dengar ni, kena duduk sini sebelah saya ya. Kementerian komited dalam memastikan semua faktor-faktor risiko dapat dikawal seawal mungkin sebagai langkah pencegahan. KKN masih belum mempunyai pusat rawatan di wilayah utara dan pantai timur. Pesakit-pesakit pantai timur perlu ke Kuala Lumpur atau ke Hospital University Sains Malaysia untuk mendapatkan rawatan kerajaan. Kerajaan sedang dalam usaha untuk membangunkan pusat rawatan di wilayah utara. Selain perkhidmatan radioterapi dan onkologi, perkhidmatan rehabilitasi dan penjagaan paliatif juga belum mencukupi dan perlu ditingkatkan. Saya mengajak semua agensi dan orang ramai untuk memahami ketidaksamaan dalam penjagaan kanser
dan sama-sama memainkan peranan dalam menangani jurang ini supaya pesakit menerima penjagaan kanser yang diperlukan secara adil dan seksama. Sentiasa menjadikan pembudayaan hidup sihat dan menjaga kesihatan diri sebagai salah satu agenda utama dalam kehidupan kita seharian. Lakukan ujian saringan dan kenali tanda dan gejala kanser serta segera sekiranya mengalaminya. Jangan tertangguh. Awareness to the public, especially by using the social media, TikTok, Instagram or Facebook. Dan saya dapat melihat beberapa pesakit-pesakit kanser yang berjuang dan juga memaparkan kehidupan dan kesengsaraan mereka. Ada individu yang berjaya keluar daripada sakit kanser ini dan juga mengubah kehidupan mereka. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sambutan Hari Kanser Sedunia 2023. Jurang kehidupan ialah penentang terang dan gelita sebuah harapan. Ia membezakan dan menghalang kesamarataan dalam penjagaan kanser. Jurang kehidupan desa dan kota raya, jurang identiti bangsa dan agama, jurang ekonomi, jurang pendidikan dan kelainan daya upaya. Kerana jurang kita ke hadapan dan kerana jurang kita terhalang, tetapi jurang tidak akan mematahkan pengharapan menentang kanser. Kemenangan kita seringkali kecapi sepasukan kerana kekuatan kita adalah apabila bersama. Masyarakat Malaysia di atas pencapaian is about what we can do together as one. Datuk Tiga Cucu melengkapkan kembara berjalan kaki bagi menjayakan kempen kesedaran tentang Kanser bukan perjuangan anda, bukan perjuangan saya, tapi perjuangan kita semua. Jurang penjagaan kanser harus dirapatkan. Close the camera. 张杰家具 Pertama ikut ini Tagako. Close the carrier. Rapatkan jurang penjagaan kanser. Para ikut ini Tagako. 张杰家具 Rapatkan jurang penjagaan kanser. Close the carrier. Rapatkan jurang penjagaan kanser. Rapatkan jurang penjagaan kanser. Apa yang akan anda lakukan untuk merapatkan jurang penjagaan kanser? SUSK. Okay, we contact this company SUSK lah. Kami daripada Northern pun kadang-kadang Ya, itu yang saya cakap tadi. Northern, Pantai Timur, apa semua. Sebab I've been talking these issues since I entered the parliament 2018. And the good thing about her organisation, one of the very few who addresses the needs of Malay-speaking cancer patients. dan kita orang survivors, so kita orang kemas. Ya, betul. Saya pun banyak jumpa Sarawatian yang buat rawatan lebih sampai kelainan yang kita bantu juga. Dan saya sebenarnya dalam salah satu segmen manifesto adalah minta supaya kerajaan membuatkan tahun kebajikan untuk pesakit kanser. Sebab kita kalau boleh tak naklah keluar jajal TV, keluar surat khabar, asyik dan minta donation kita nak bantu kalau boleh. So aku bantuan yang segera. Terima kasih Radis. Okey, kita akan ajukan dekat perkara ni. Every year kami buat Cancer Survival seluruh Malaysia. Even the Sarawak Kim also datang selalunya. And then of course kita buat kat hotel lah. Ini the only way kita meraihkan manusia. Cuma kali ni kos dia mahal. So kalau boleh kami nak subsidize sikit. The cost of the hotel yang mahal. Tak ada masalah nanti, write in email pejabat di Timbalan Menteri. Okay. So untuk arrange dia punya yang ni, for June I think shouldn't be a problem. Oh Alhamdulillah. Thank you very much. Very long time. Objektif sambutan adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dalam penjagaan kesihatan bagi
mencegah dan mengawal penyakit kanser dengan menggalakkan penglibatan dalam membudayakan amalan gaya hidup sihat. Ia dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama National Cancer Society Malaysia, Breast Cancer Welfare Association, Majlis Kanser Negara, Cancer Survivor Malaysia serta Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Persekutuan. Meanwhile, Cancer Survivors Malaysia founder Zuraini Kamal, who is also a cancer survivor, believes that the experience of cancer is not only physically destructive, but can also be a major deterrent to a person's fighting attitude and the will to live. Even in the worst of times, however, there are often untapped reserves of physical and emotional strength to draw upon to help people survive another day. Saya perlu berjuang untuk hidup. Masa tu saya takut nak mati. Saya belum bersedia nak mati. Saya kata Allah banyak dosa lagi. Jadi ya Allah berilah aku nyawa, berilah aku peluang kedua. According to the World Health Organization, there were 48,639 new cancer cases recorded in Malaysia last year, and the cancer incidence in Malaysia is expected to double by 2040. Justru, sokongan masyarakat amat penting bagi mengurangkan beban kewangan pesakit kanser. Kita nak memberi akses yang lebih mudah kepada pesakit. Kalau boleh tu biarlah kita pesakit ni sekarang ni kan, bila kita nak memerlukan bantuan kewangan, terpaksa menjaga cerita dan kisah sedih di media sosial ataupun di akhbar dan juga di TV. Jadi kalau boleh bantulah, permudahkan. Buat pejuang-pejuang. Kanser bukan sahaja memberi kesan negatif kepada pesakit, malah ia turut memberi kesan negatif termasuk dari aspek psikososial dan ekonomi kepada keluarga serta pembangunan ekonomi negara. Sempena Hari Kanser Sedunia yang disambut di seluruh dunia pada 4 Februari setiap tahun, Berita Al-Hijrah menemu ramah pengerusi Persatuan Kanser Survivor Malaysia (CSM) bagi mengetahui secara lebih terperinci tentang cabaran yang dilalui pesakit kanser terutama ketika pandemik COVID-19. Pengerusi CSM Zuraini Kamal berkata, pesakit kanser berdepan cabaran besar kerana rawatannya yang panjang dan menyakitkan serta menelan belanja yang besar. Kanser ni dia bukan penyakit biasa-biasa, rawatannya panjang, menyakitkan dan dia juga memerlukan kewangan yang besar, belanja yang besar. Jadi kadang-kadang pesakit memerlukan kumpulan sokongan nak bercakap face to face. Dia kalau buat program secara orang kata alam maya ni dia tak sama. Pesakit memerlukan sokongan, memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan. Jadi sewaktu tempoh pasal COVID dulu kita tak berpeluang nak buat program bersemuka. Kita cuba pergi juga mana-mana kes tapi tak banyak. Menurutnya, dalam mengharungi rawatan, pesakit kanser memerlukan kumpulan sokongan dan berjumpa rakan senasib untuk berkongsi pengalaman. Menurut Zuraini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan yang terbaik serta berkualiti untuk pesakit-pesakit kanser. Namun tidak dinafikan wujud ketidaksamaan dalam penjagaan dan rawatan kanser di negara ini. Menurutnya, kebanyakan perkhidmatan tertumpu di pusat-pusat bandar dan sukar untuk dicapai oleh pesakit yang tinggal jauh dari bandar atau di pedalaman. Malah katanya, rata-rata pesakit kanser memerlukan kewangan yang banyak untuk kos rawatan, perbelanjaan ulang-alik ke hospital dan ubat-ubatan pula harganya terlalu mahal. Saya sebagai pesakit kanser, saya melalui apa yang hampir kesemua kami lalui. Kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan pendapatan, sedangkan kami mempunyai tanggungjawab. Ada anak-anak yang bersekolah, mungkin ada yang kena bayar sewa rumah, ada yang kena bayar loan rumah, loan kereta. Jadi bila you dapat sakit kanser ni rawatan dia panjang.
you kena pulang alik ke hospital, itu dah kos. You kena tinggalkan pekerjaan kalau orang yang berniaga. Dan ini adalah antara cabaran hebat kami ialah untuk meneruskan rawatan kerana ramai orang yang tangguh kerana dia fikir dia perlu pergi kerja. Kalau tak pergi kerja, kena buang kerja. Hari Kanser Sedunia disambut di seluruh dunia pada 4 Februari setiap tahun. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran serta mengajak orang ramai untuk sama-sama mengambil bahagian dalam usaha mencegah dan mengawal penyakit kanser yang kian meningkat. Tahun ini merupakan tahun kedua tema sambutan Hari Kanser Close the Care Gap, rapatkan jurang penjagaan kanser. Ia bertujuan untuk memahami ketidaksamaan dalam penjagaan kanser, sama-sama memainkan peranan dalam menangani jurang ini supaya setiap pesakit kanser menerima penjagaan yang diperlukan secara saksama. Ia dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama National Cancer Society Malaysia, Breast Cancer Welfare Association, Majlis Kanser Negara, Cancer Survivor Malaysia serta Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Persekutuan. Saya dengan sahabat saya, seorang sukarelawan hebat, Puan Nur Aini, berusia 66 tahun. Beliau merupakan pesakit kanser payudara yang telah survive selama 21 tahun. Puan Nur Aini ni seorang sukarelawan yang rajin hari-hari ziarah pesakit kanser dekat IKN, di ward di IKN. Selamat Hari Kanser Sedunia. Bagaimana nak jadi kuat dan bersemangat? Saya minta semua-semua pesakit kanser ni supaya kuat. Jangan ingat kita ni tak boleh hidup. Harapan hidup kita tu besar. Semangat kita tu besar. Sebab apa bila kita nak buat jalan rawatan tu, kita ikut prosedur doktor. Ni ada yang tak nak buat, tak nak. Kita kalau tak buat prosedur antara kemo dan radioterapi, kita jadi rugi. Kalau sekali kita dah buat kemo, masuk kedua kita nak buat, kita nak dapat kebaikan tu memang tak ada. Itulah pasalnya bila dia ingat bila kanser masuk kemo mati, dia sebenarnya bukan mati. Dia rawatan kemo ni mula-mula memang rasa nak mati. Tapi bila kita dah buat, kita akan hidup jadi sihat. Takat nak kepala bawah, kaki ke atas tu biasalah. Tapi lama-lama kita akan jadi kuat. Semangat kita nak hidup. Kemo tu bukan racun. Kalau racun mati dah kita ni. Dah mati dah. Kemo itu adalah sejenis ubat rawatan untuk merawat kanser. Dia bukan bunuh kita. Dia bunuh sel kanser yang jahat. Sebenarnya kanser sedunia ni, harapan saya pada kanser-kanser ni, kita kena gembira, kena happy. Semangat nak hidup ni mesti ada, kena kuat. Sebenarnya peranan kumpulan sokongan sangat penting. Tahniah kepada Puan Nuraini, di usia warga emas diisikan masanya dengan membantu pesakit kanser yang lain. Terima kasih dan tahniah. Happy World Cancer Day. Selamat Hari Kanser Sedunia.